hujung tahun ni cuti sekolah, mungkin anda ada rancang untuk pergi bercuti mana-mana. Jadi bila bercuti ni, sekarang saya rasa ramai orang cuba bincangkan, lagi-lagi nampaklah di Facebook dan di social media lah, macam tentang privacy bila bercuti. Perkara-perkara yang harus kita tahu ataupun sebenarnya kita tak tahu. Dia merangkumi kepada dua pihak lah, kepada orang yang menyewakan dan orang yang disewa lah, macam tu lebih kurang, penyewa dan juga yang disewa. Apalah itulah term dia, orang yang sewa, yang bercuti lah. Ya, dan kita kena tahu hak masing-masing. Dan bila cakap tentang privacy ni, kita kena bincangkan terlebih dahulu berkenaan perkara ini sebab berlaku breach of privacy, ada pelanggaran di antara pihak yang menyewa dan juga yang disewa ni. Kita nak saksikan terlebih dahulu berkaitan dengan laporan yang disediakan untuk privacy bercuti ni, tapi kita nak bincang dululah ya. Betul. Sebab saya rasa dah sampai, tetamu kita pun dah dah bawa. Jadi kita bincang dululah. Jadi kita nak ucapkan selamat datang kepada Nur Aini Hazika Syafi, iaitu seorang peguam. Ni kalau bercakap yang peguam ni memang akan bagi tahu kita apa yang betul, apa yang tak betul. Undang-undang. Alright, dan juga terus bersama kita di talian panggilan video adalah Encik Zuhaimi Muhammad Sori, pengerusi Persatuan Kampung Stay dan juga Homestay. Assalamualaikum, selamat pagi Encik Zuhaimi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Okey, baik. Kita akan berbincang daripada dua sudut pandang. Yang pertamanya, Aini, kita melihat kepada privacy ketika bercuti ni. Apa yang kita sebagai orang yang nak bercuti ni perlu tahu sebelum keluar bercuti, nak mengelakkan daripada berlakunya perkara-perkara privacy sebegini? Okey, dia ada dua sudut pandang. Yang pertama adalah berkenaan dengan data kita yang kita ambil. Okey, kalau di Malaysia ni kita ada PDPA, Privacy Data Protection. Okey, yang mana kalau contohnya kita nak register, kita nak daftar untuk Airbnb ke homestay dan sebagainya, data-data kita akan diambil. So apa akan terjadi kepada data-data kita ni? Okey, itu yang pertama, dan dia ada undang-undang sedia ada yang untuk perkara tersebut. Tapi yang kedua juga ialah banyak perkara yang mungkin dibangkitkan di social media dan sebagainya berkenaan dengan kalau contohnya kita bercuti, privacy bagaimana untuk keluarga. Contohnya kalau homestay ataupun Airbnb tu ada CCTV, ada ataupun pemilik homestay menyediakan undang-undang ataupun perkara-perkara yang disediakan tu adalah macam mungkin melanggar privacy kita sebagai keluarga, sebab kita bercuti kan, kita nak berseronok, tapi ada perkara-perkara. So benda-benda macam ni perlu kita lihat. Kan kadang-kadang perkara-perkara ni akan diletakkan semasa kita nak daftar. Kalau Airbnb contohnya, dia a bit more detail. Dia ada, dia very detail lah untuk menjaga security kedua-dua pihak. Tapi kalau macam contohnya homestay biasa, apa yang perlu kita lihat? Itu ada antara perkara-perkara yang mungkin sangat penting untuk penyewa, yang menyewa dan juga mungkin yang menyewakan. Okey. Bila bercakap pasal homestay tu, betul lah tu. Kita terus nak... Inilah orangnya. Inilah orang yang patut kita tanya tentang bagaimana pula kalau peraturan di homestay dan apa sebenarnya yang selalu berlaku. Jadi Encik Zuhaimi ada di talian kan? Ada. Okey, Encik Zuhaimi. Jadi difahamkan sekarang berada di Masjid Tanah Melaka ya? Betul ke, Encik Zuhaimi? Ya, sekarang ada di Melaka. Baik, okey. Bercakap tentang privacy bila bercuti kan, bagaimana pula dengan homestay? Sebab kalau hotel, kita dah tahu dah macam mana kan. Homestay ni mungkin ada yang masih tak pasti. Apa sebenarnya masalah yang selalu dilalui kalau kiranya orang nak menginap di homestay? Silakan, Cik. Okey, terima kasih. Terima kasih Puan Dayah dan juga Hanif. Ni pertama sekali apa yang kita kena faham, saya rasa saya perlu ulang bagi tahu lagi, homestay dalam definisi yang sebenar ke Malaysia ni ialah pengalaman homestay Malaysia, yang membawa maksud bahawa menginap di homestay atau datang ke homestay bererti merasai pengalaman apa yang ada di satu homestay tersebut. Dan homestay di bawah Kementerian Pelancongan ni semua adalah homestay yang berdaftar. Yang masuk kita ada merupakan kluster homestay yang terdiri daripada community based tourism. Jadi dalam kampung tu ada 20 orang ke 30 buah rumah ke yang bersatu, yang masuk dalam kluster tersebut dan menjalankan aktiviti pelancongan. Penginapan adalah salah satu daripada elemen yang ada dalam homestay yang ada lah. Bukannya penginapan semata-mata. Kita hanya homestay, penginapan salah satu daripada elemen yang ada dalam homestay. Dan kalau kita tengok pada tajuk yang kita bincang hari ini dengan privacy, ada sebahagian homestay yang mempunyai CCTV dan sebahagian besarnya tak ada CCTV. Dia lebih dalam kampung kan. Kita lebih daripada dalam kampung sebab sampai hari ini kita ada lebih kurang 217 kluster seluruh Malaysia dengan 3,288 pengusaha seluruh negara.
Okey. Jadi kita ni memang berada di kampung-kampung, bukan berada di taman-taman ataupun di kondominium dan sebagainya. Alright. Kalau ada yang menggunakan nama homestay tersebut, bermaksud dia tidak berdaftar dengan pihak berkuasa tempatan Faham. dan dia tidak berdaftar dengan pihak Protek. Right. Itu dia punya definisi senanglah. Okey, baik. Sebenarnya sangat menarik perbincangan ni sebab ini betul-betul berlaku dan dulu-dulu saya ingat lagi mungkin beberapa tahun lepas cakap Airbnb di Korea Okey. tular, lepas tu di China, tapi sekarang Malaysia pun dah ada. Ya. Sama ada dilaporkan ataupun tidak sahaja kan. Dan sebenarnya memang kita sebagai seorang pengguna, Ya. kita bagi saya lah Hanif, saya nak relax saja, Okey. nak rasa selamat. Tapi bagaimana pula kalau kita ingin bercuti tetapi privasi kita diceroboh? Diganggu lah kan. Okey, bila kita menyaksikan laporan tadi tu pun memang nampak ada yang meletakkan term and conditionnya untuk meletakkan CCTV. Ya. Ada kamera, anda boleh switch off tapi bila keluar kita buka balik. Itu mungkin atas dasar keselamatan kepada rumah hinap tersebut lah. Dan kita masih bersama dengan Nur Aini Hazika Syafi, seorang peguam. The boundaries ataupun batasan kepada untuk ada CCTV dan juga kamera-kamera yang sebegini. Apa hadnya ataupun guideline itu? Okey, so pertamanya kita kena faham that di negara kita, Malaysia, kita tak ada satu spesifik akta Act of Privacy contohnya. Selain daripada PDPA. PDPA ni macam saya sebutkan tadi, dia akan hanya kontrol data collection, okey, ataupun pemprosesan data tersebut. Tapi kalau Act of Privacy berkenaan dengan privacy itu tidak ada. Jadi sebenarnya walaupun tidak ada, tapi ada juga di dalam Federal Constitution ataupun Perlembagaan Persekutuan kita berkenaan dengan hak seseorang. Okey. Dan ini juga ada juga cases yang dibawa ke mahkamah, contohnya berkenaan dengan perkara inilah yang mungkin jatuh di bawah perkara besar seperti ini. So kalau kita lihat privacy ni, nama pun private kan. So that means kalau nak faham ataupun mudah fahamkan adalah kalau contohnya tempat itu private dalam bilik ataupun dalam rumah kan, memang tidak boleh ada perkara-perkara yang intrude ataupun masuk ke arah mengganggu privasi kita. Tapi at the same time, contohnya kalau di homestay and then dia letakkan CCTV di luar rumah untuk dia tengok luar rumah dekat gate dan sebagainya. Is it intrusion of privacy or not? Bagi saya, di mana sekalipun diletakkan, sebab tadi kalau kita lihat bagaimana pengusaha homestay dia sebut tentang saya hanya nak tahu tentang saya punya security, saya punya rumah, sebab itu property saya. Tapi yang paling penting sekali kita faham sekarang ini adalah berkenaan dengan transparency. Okey, contohnya kalau macam Dayah dan Hanif ambil homestay. Tapi kalau daripada awal contohnya pengusaha homestay tersebut dah maklumkan, okey, saya memang ada CCTV di sini, di sini, di sini. Then you have option untuk saya rasa saya tak naklah macam ni, walaupun di depan rumah saya pun sekalipun, tak masuk dalam rumah saya, boleh buka tudung dan sebagainya. Kalau saya rasa tak nak, saya ada option untuk keluar. Itu pentingnya transparansi. Tapi kalau tidak ada transparansi tersebut and ada hidden CCTV ataupun CCTV yang mungkin you nampak sekalipun tetapi tidak dimaklumkan, of course you will feel uncomfortable. Okey. Itulah bila bercakap tentang di luar atau di dalam dan mengganggu atau tidak privasi seseorang, kita nak bercakap dengan Encik Zuhaimi. Encik Zuhaimi katanya tadi memang kebanyakan homestay ada yang letakkan CCTV untuk keselamatan dan menjaga properti mereka kan. Jadi kalau bagaimana pula kalau daripada segi homestay, rumah inap ni, jadi adakah ada perkara yang diberitahu ataupun ada guideline yang tertentu yang ditetapkan untuk keselamatan dan kebaikan kedua-dua pihak? Tujuan kita nak letak CCTV itu tadi tu untuk melihat keadaan sekeliling rumah. Sekiranya ada unsur-unsur yang tak diingini. Jadi selain daripada CCTV, dari segi keselamatan dan juga privasi ni, kalau di kampung-kampung kita ni, biasanya rumah-rumah kita ni berpagar. Ada pagar, ada pintu pagar, dan ada kadang-kadang orang-orang ni dia tak tidur sampai malam, sampai pagi besok, mungkin ada guard dan sebagainya. Jadi saya rasa tak timbul soal CCTV ni terlalu keperluan yang terlalu mendadak sangatlah kepada homestay yang berdaftar dengan MOTEK. Namun dari segi keselamatan juga dia perlu. Dan saya lihat ada beberapa homestay juga yang di Malaysia ni yang memasang CCTV, tetapi CCTV itu memang berada di luar. Dia ditujukan ke pintu pagar dan ditujukan kepada rumah secara keseluruhan, bukannya spesifik kepada sesuatu bilik ataupun inilah untuk melihat sekeliling kawasan yang berpagar tersebut berada dalam keadaan selamat. Jadi saya rasa untuk
homestay dan kampung stay seluruh Malaysia ni memang mengamalkan begitu, juga dia juga melibatkan kos. Jadi kami pihak pengusaha-pengusaha homestay tidaklah terlalu tinggi sangat untuk menanggung kos pemasangan CCTV. Ya. Jadi kebanyakannya tidak ada CCTV lah untuk di kampung. Lebih kepada kawasan berpagar dan juga dijaga oleh pengusaha itu sendiri. Okey, baik. Itu antara guideline. Cik Zuhaimi, mungkin saya nak panjangkan sikit kepada perbualan kita ini. Berkenaan dengan privacy, ialah bila homestay, kawasan kampung, kejiranan tersebut. Melihat kepada ialah orang datang, nak merasai suasana yang berada di sana, tetapi mungkin ada yang parking sampai ke kawasan jiran sebelah, mungkin ada anak-anak yang buat bising, ialah sebab kita nak bercuti apa semua kan. Bagaimana untuk menyelaraskan perkara itu supaya tidak mengganggu kawasan kejiranan dan bersama-sama mereka yang menyewa ini dapat merasai suasana pengalaman yang mereka inginkan itu, Encik Zuhaimi? Kalau kita tengok kampung-kampung ni, tanah pengusaha atau pengusaha homestay ni, kawasan kampung ni tanah dia besar. Jadi maksudnya bila orang tu datang, halaman rumah tu pun dah boleh mungkin menampung 5-6 buah biji kereta. Alright. Jadi saya rasa tidak timbullah masalah parking. Parking tu memang dah disediakan oleh tuan rumah tu sendiri dan biasanya selalunya memang mencukupi kepada pelancong yang datang ke homestay ataupun kampung stay yang ada di kawasan tersebut. Alright. Dan biasanya kawasan kampung ni bila pelancong datang dia duduk dalam kampung, saya tak dengar lagi lah bahawa mereka ni membuat ganggu kacau dari segi bunyi ataupun membuat parti-parti yang luar biasa. Tak pernah ada lagi yang begitu sebab keliling ialah kampung. Ada orang kampung yang ada di situ dan mereka biasanya menghormati orang kampung yang ada di kawasan tersebut. Okey, baik. Okey, baik. Itu mungkin sertifikat. Kalau di kawasan kampung, mungkin Cik Zuhaimi kita ada ruang yang agak luas. Mungkin ada juga homestay yang berada di kawasan perumahan, taman, maksudnya macam rumah teres kan? Ada juga tak kejadian atau apa-apa kes yang dilaporkan mungkin mengganggu-gugat keamanan komuniti tersebut? Ada tak, Cik Zuhaimi? Kalau maksud saya rumah teres atau taman-taman ni. Okey, rumah teres taman-taman ni tidak masuk di bawah homestay sebenarnya. Dia bukan di bawah persatuan ataupun kawal selia daripada pihak kami. Namun mereka ni menggunakan nama homestay itu secara tidak sah. Sebenarnya kalau sepatutnya kalau dia berdaftar dengan pihak SSM sekalipun, dia tidak boleh menggunakan nama homestay sebab nama homestay ni memang eksklusif kepada pihak Kementerian Pelancongan. Dia mesti menggunakan nama lain. Menggunakan nama inn ataupun resort ataupun rumah tumpangan atau yang lain-lain. Jadi itu sebab pentingnya dia berdaftar dengan PBT. Bila daftar dengan PBT barulah dia tahu garis panduan yang disediakan oleh pihak kerajaan, kemudian barulah dia boleh datang dengan MOTEC untuk dia meneruskan perniagaan tersebut. Baik, saya rasa ini adalah sesuatu ataupun ilmu yang jelas. Saya rasa ramai mungkin tidak tahu sebenarnya. Patut didaftarkan, bukannya boleh claim sendiri homestay. Okey, sebab tu kita nak kepada Puan Nurani Haziqah, seorang peguam lah. Guideline yang perlu ada kepada kita sebagai pengguna ni, penyewa untuk kalau kita ni tak tahu, bagi kita semua sama saja kan. Dan kita nak, kalau kita nak kawasan tu, kita nak kawasan tu lah. Tak kisahlah mereka ni berdaftar ke apa semua ke. Tapi apa guideline yang perlu kita ada di zaman dan era yang berbeza ni sebelum kita nak bercuti tapi dalam sama privasi kita terjaga. Saya rasa perkara paling penting sekali adalah bila kita, biasalah kan bila kita nak bercuti dan sebagainya, kita akan excited, kita nak tempat tu je macam mana cakap tadi. Tapi benda paling penting sekali adalah apabila kita log in into app-app, contohnya macam Airbnb, ada app-app lain, booking.com dan sebagainya, dan kita tengok contohnya all these tempat-tempat yang nak disewakan ni. The first thing is that read the terms and condition. Jangan malas. Kadang-kadang kita rasa terms and condition ni macam benda sama je. Privacy policy benda sama saja. There's a reason kenapa peguam tu wujud dia untuk macam memang draft differently untuk setiap bisnes yang berbeza dan sebagainya. So sangat penting untuk you tahu. Kadang-kadang benda tu terselit di situ. Sebab itu kadang-kadang jadi argument selepas habis. You dah keluar pada rumah, kenapa you tak sebut ni dan sebagainya. Tapi sebenarnya it's very very important you tengok daripada awal. Okay, ni adalah terms and condition. Ini disediakan, ini tak disediakan. So you kena baca benda tu. Kalau tak sure, you kena check dan tanya. Okey, itu kiranya saya rasa sangat jelas salah satu saranan. Jangan malas membaca. Dan juga sebagai seorang penyewa ataupun kita lah sebagai consumer, kita kena tanya kalau tidak faham. Bukan educate ourselves jugalah.
alright. Okey, itu nasihat Daripada Peguam lah. Peguam. Kita nak dengar pula daripada Cik Zuhaimi, mungkin yang terakhirnya sebagai pengurusi Persatuan Kampung Stay dan juga Homestay ini. Kepada para pengguna ataupun penyewa ini, apa yang mereka perlu bersedia terlebih dahulu sebelum nak menyewa suatu homestay dan juga kampung stay ini, Cik Zuhaimi? Saya nak bagi tahu pada semua yang mengikuti rancangan kita ni, homestay yang berdaftar dengan MOTEC ni semua dengan Kementerian Pelancongan adalah merupakan pengusaha-pengusaha homestay yang telah dilatih, yang terlatih, yang telah dilatih dari pihak MOTEC sendiri, dilatih oleh pihak Infra dan dilatih oleh pihak MPC, Malaysian Productivity Corporation. Dan kita ada setiap beberapa tahun sekali, setiap 3 tahun sekali, dan dari semasa ke semasa kita mesti wajib mengikuti kursus-kursus dan juga untuk menambah ilmu untuk kita tahu apa yang boleh dan apa yang tak boleh, do's and don'ts dalam kita menjalankan perniagaan ni. So itu sebab saya katakan bahawa pengusaha-pengusaha homestay yang berada di seluruh Malaysia ni, kita tidak lagi lah mendengar mereka melanggar undang-undang, terutama sekali berkenaan dengan privasi yang ada ni. Dan untuk akhirnya sekali, saya ambil kesempatan lah mengucapkan selamat untuk menyambut Tahun Melawat Malaysia tahun 2026. Dan juga yang penting juga Tahun Melawat Melaka tahun 2024. Tahun depan. Mana lagi Melaka le. Terima kasih. Baik. Asam pedas le. Itu dia. Sempat. Ya, ayah orang kita pelancongan. Ayah saya orang Melaka. Gitu saja. Okey. Jom le ke mana? Melaka. Okey. Kita nak ucap terima kasih dulu sebenarnya kepada Encik Zuhaimi, Abang Mat Sori dan juga Puan Nur Aini Hazika Syafi sebab sudi kongsi dengan kami ilmu tentang bagaimana kita ingin menjaga privasi sambil happy-happy, gembira-gembira tu kena juga jaga diri. Betul ya? Janganlah hanya kerana kita terleka dengan benda-benda yang kita tak baca tu nanti dia akan makan diri pada satu hari nanti. Okey?